kerja yang mencabar bagi setiap orang yang melaluinya. Para guru dituntut untuk menjadi seorang yang berkarisma, berdaya saing dan mempunyai nilai tambah yang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan semasa. Guru sepatutnya berusaha menambah ilmu yang ada dan sentiasa memperbaiki kelemahan diri kepada yang lebih baik. Daripada pengertian seorang guru, iaitu pengajar, pendidik dan pengasuh, kita boleh dapati bahawasanya guru merupakan ejen yang menjadi sumber kepada keberkesanan pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak murid. Jika keberkesanan itu tidak tercapai, maka matlamat pendidikan itu juga tidak akan dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, pengetahuan dan kepakaran yang mendalam. Pengetahuan guru dalam kandungan subjek yang dia ajar mempengaruhi amalan mereka di dalam bilik darjah. Kerana profesionalisme seseorang guru diukur melalui kedalaman ilmu yang dimiliki, kepakaran dan bidang serta pemahaman yang mendalam terhadap disiplin ilmu kandungan subjek yang diajarnya. Kurangnya pengetahuan guru tentang kandungan ilmu subjek akan meminimumkan kuantiti dan kualiti ilmu yang dibidahkan kepada pelajar, sehingga mengakibatkan pengajaran guru menjadi kurang berkesan kerana pengetahuan kandungan content knowledge merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi asas utama dalam pelaksanaan tugas mengajar. Justru, setiap guru perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam serta kepakaran dalam bidang ilmu mata pelajaran yang diajar agar proses pemindahan ilmu kepada pelajar dapat berjalan dengan lancar dan semaksimal yang mungkin. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi yang baik. Komunikasi boleh dikategorikan kepada dua, iaitu kategori lisan dan komunikasi bukan lisan, non-verbal and verbal communication. Komunikasi lisan melibatkan proses pemindahan maklumat secara lisan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Komunikasi bukan lisan pula merupakan bahasa tubuh yang merangkumi tiga aspek, iaitu tingkah laku badan, ekspresi wajah dan kualiti suara. Kemahiran komunikasi yang baik adalah ciri penting dari seorang guru yang efektif. Mendengarkan dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas, memperhatikan bahasa tubuh dan memberikan umpan balik yang konstruktif adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dengan mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik, seorang guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran positif dan membangun hubungan yang kuat dengan murid. Ciri lain bagi guru efektif ialah penyampaian instruksional yang sistematik. Guru efektif akan menggunakan pendekatan instruksional yang sistematik di dalam pengajaran mereka di dalam kelas. Mereka merancang dan mengatur pengajaran supaya lebih teratur dan berperingkat. Melalui pendekatan ini, guru efektif dapat membantu murid memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Misalnya, guru efektif boleh memperkenalkan konsep-konsep asas supaya murid dapat memperkukuhkan pengetahuan mereka sebelum mengajar konsep yang lebih kompleks. Pendekatan ini memberikan kesan positif kepada murid di dalam proses PDP. Yang keempat, kreatif dalam penyampaian instruksional. Selari dengan ajakan paradigma teknologi global, proses pengajaran pada hari ini semakin berkembang dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Guru tidak terikat dengan sesuatu cara dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya, sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah serta pendekatan baru yang lebih berkesan. Guru yang pandai berdidik akan memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep atau kemahiran. Manakala guru tidak pandai mengajar pula, akan menyebabkan pelajar menjadi sukar untuk memahami sesuatu konsep atau pelajaran. Malah ianya akan menyebabkan pengajaran guru akan menjadi membosankan. Pelajar tidak memberi tumpuan dan pelajarnya mungkin tidak mahu masuk dalam kelas. Amalan pengajaran guru efektif bermakna pengajar guru tersebut dianggap baik dan berkesan jika guru tersebut berupaya menguasai pelbagai kaedah pengajaran, menyediakan alat bantu mengajar IBM dan mendalami isu kandungan yang hendak diajar. Setelah itu, guru perlu mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran, mengambil kira gaya pembelajaran pelajar dengan pengajaran mereka, memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, pengajaran yang kreatif merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan amalan gaya pengajaran dalam melaksanakan kaedah atau teknik pengajaran tertentu yang bersifat individual. Amalan kreativiti guru dalam pengajaran
lebih mengarah pada usaha dilakukan agar proses-proses pembelajaran berlangsung menarik dan hasil belajar dapat tercapai. Amalan pengajaran yang digunakan oleh guru berbeza-beza bergantung pada kreativiti masing-masing. Dalam contoh, ada guru yang suka menggunakan humor untuk menaikkan pelajar, ada pula yang suka menggunakan bahasa yang lebih mudah dan jelas, melakukan kejutan dan pelbagai cara yang menarik untuk mengajar supaya pelajar mengekalkan tumpuan pembelajaran bagi memastikan pelajar mengikut perkembangan pembelajaran, seterusnya mencapai hasil pelajaran yang dikehendaki. Oleh itu, panduan sebagai rujukan dan bahan sokongan diperlukan bagi memantapkan lagi mutu pengajaran ke arah yang lebih kreatif dan sekaligus membantu guru-guru menyedari akan potensi kreativiti masing-masing serta mengamalkannya dalam pengajaran mereka. Dalam mencapai kejayaan ini, guru perlu mengamalkan kreativiti dalam pengajarannya selain didedahkan dengan pelbagai teknik, aktiviti, strategi, pendekatan, kemahiran dan tindakan untuk memastikan pelajar mengikuti perkembangan pembelajaran. Ciri guru efektif yang kelima ialah mempunyai kemahiran dalam menyusun dan mengatur bilik darjah. Guru efektif mempunyai kemahiran untuk menyusun atur bilik darjah dengan baik. Mereka merancang persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menyusun sumber bahan pengajaran dengan teratur di dalam kelas. Kesannya, penglibatan murid semasa PDP adalah lebih aktif. Mereka dapat melakukan kerja secara berkumpulan dan berinteraksi sesama rakan sekelas. Pengurusan bilik darjah yang baik dapat merangsang kreativiti dan juga interaksi dalam pembelajaran sesama guru dan murid. Akhir sekali, memantau dan menilai kebolehan dan potensi murid. Memantau dan menilai ada dua yang saya sediakan dekat sini, sistem peperiksaan dan sistem PBS. Sistem PBS tu ialah penilaian berasaskan sekolah. Okey, sistem peperiksaan ni, penilaian akan diadakan 4 kali dalam setahun untuk kelas bukan peperiksaan dan 5 kali setahun untuk kelas peperiksaan. Manakala sistem PBS, penilaian berasaskan sekolah, penilaian dilakukan berkali-kali sehingga melepasi band yang perlu dicapai dan pembetulan boleh dijalankan untuk melepasi band tersebut. Ini kerana soalan tersebut adalah berbentuk fakta. Kalau sistem peperiksaan ni, kalau kita tengok dekat sekolah sekarang, sekolah rendah sekarang, peperiksaan PTG dan PSR sudah dimasukkan. Dan sistem sekolah berasaskan penilaian berasaskan sekolah. Maksudnya diorang buat penilaian setiap hari diorang buat penilaian. Sebab itu diorang berasaskan sekolah dan tak ada peperiksaan besar. Tapi kalau sekolah yang sebelum ni dia sistem berasas peperiksaan di mana diorang ada PTG dan PSR. Mengajar adalah sesuatu yang mudah, semua orang boleh melakukan. Tetapi mendidik adalah satu tugas yang berat, memerlukan kesabaran dan ketekunan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya seorang guru untuk mempunyai pengetahuan dan kepakaran mendalam, kemahiran berkomunikasi yang baik, penyampaian instruksional yang sistematik, kreatif dalam penyampaian instruksional, mahir dalam mengurus dan menyusun bilik darjah, dan memantau serta menilai kebolehan dan potensi pelajar. Guru efektif adalah mereka yang tidak hanya memberikan pelajaran tetapi juga berperan dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan pelajar secara positif. Dengan menerapkan ciri-ciri guru efektif ini, seorang guru dapat meningkatkan kualiti pengajaran mereka dan memberi kesan yang positif dalam perkembangan pelajar.